المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan ahli di jawatan kuasa masjid, imam yang bertugas, Bilal, dan juga tuan-tuan, bapak-bapak yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan nikmat Islam dan iman dapat kita pada petang ini, pada masa ini diberikan ruang dan waktu oleh Allah Ta'ala untuk bersama-sama kita berjemaah dan berikan sedikit orang kata perkongsian pada pagi ini. Alhamdulillah, saya telah dimohon untuk memberikan sedikit pengisian untuk pada hari ini. Sebabkan pada hari ini kita pun kena faham dan maklum ada apa yang berlaku dan juga apa yang biasa berlaku. Saya pada jawatan agama Islam di Sembilan, mungkin ada yang perasan pernah mengikuti pengisian yang pernah saya buatkan di sini. Dan sekarang ini daripada bahagian halal akan bertukar kepada bahagian dakwah. InsyaAllah saya sekarang nanti bertukar ke bahagian dakwah. Sebelum ni bahagian halal jawatan agama Islam di Sembilan, dan sebagai orang kata takmir kepada Masjid dan Surau untuk kawasan Seremban, insyaAllah. Dan pada petang ini kita akan berkongsi sedikit sebabkan fenomena-fenomena pada hari ini, mentaliti metode masyarakat Islam kita pada hari ini semakin lama semakin orang kata bukan nak kata terlampau teruk, tapi dia dah orang kata agak genting, kritikal juga Sebenarnya pernah saya kongsikan banyak tempat itu sekarang, iaitu kajian pada JAKIM sendiri lebih sejuta daripada belia ataupun orang muda di kawasan bandar tidak kisah pasal murtad dan agama, lebih sejuta di mana-mana besar di Malaysia. Dan pada hari ini dah menjangkau 78% pula di kalangan umat Islam kita atas umur belia atau umur belia, memulai pemikiran yang liberal terhadap agama. Dan daripada 79% tersebut, kebanyakannya terpengaruh dengan dakwah-dakwah, antaranya dakwah yang ingin menjatuhkan agamawan dan juga institusi agama. Dan sebab itu pada hari ini kalau tuan-tuan tengok dalam media sosial yang paling aktif sekarang ni, iaitu TikTok. Kalau kita tengok dulu tahun 2021, Facebook dia ada pelayar seramai 40 bilion satu dunia. Ketika itu TikTok tak meletup sangat. Pergi tahun 2022, pelayar kepada Facebook 40 bilion dan juga makin berkurang. Tetapi TikTok 400 bilion pelayar. Dan kebanyakan kita pada hari ini ada juga orang kata dah menjangkau kepada golongan-golongan yang orang kata warga-warga remaja purba. Dan 50 series ke atas pun dah pandai main TikTok pada hari ini. Dan sekali TikTok dia bukan saja untuk medan perniagaan, dulu untuk bersosial dan bagi fasa pada peniaga. Dia meneliti pada revolution industri kelima, daripada 4 ke 5. Dan sekarang ni pula dia dah kepada banyak wujud kata pemikiran dan pemahaman yang bukan-bukan. Dan ajaran sesat yang ada dalam Facebook sudah bertukar corak pergi ke TikTok. Dan gaya-gaya keraguan-keraguan yang diberikan oleh mereka pun lebih dahsyat, kerana TikTok ni lebih terbuka dan naik kotak, boleh membahas. Dan amat yang menggerunkan lagi pada hari ini, kebanyakan umat Islam kita dalam media sosial seperti TikTok. Saya pun ada ikut TikTok. Memang Jawatan Agama Islam mewajibkan antara kepada pentazkirah dan juga kepada guru takmir, mewajibkan untuk ada aplikasi ini untuk melihat sebenarnya. Dan memang antara kerja saya juga 2-3 pagi memang on TikTok. Sebab apa? Waktu inilah ajaran-ajaran yang meragukan banyak berbahas. Jam 1 lebih, 2 lebih, 3 lebih pagi kadang sampai nak dekat subuh baru nak dapat tidur, tuan-tuan. Sebab apa? Bukan sebab kita nak lihat bagaimana fenomena. Dan ada yang pernah saya rakamkan,
ada keraguan-keraguan. Dan apa yang saya nak beritahu pada hari ini, yang pernah saya cetuskan, saya pernah bincangkan, iaitu tentang identiti umat Islam kita di Malaysia ni the lost. Dia tak ada lost. Dan benda ini memang dah lama berlaku, ya. Mungkin kita boleh ambil peringatan dan lihat, ya. Sebenarnya ikut sejarahnya, umat Islam di Nusantara merupakan umat Islam yang cukup hebat pada segi peradaban, pada segi adab dan pada segi ilmu. Bukti banyak menunjukkan di antara peradaban yang cukup hebat kita ini telah dibukti dengan penemuan batu bersurat, ya, penemuan batu bersurat. Dan batu bersurat itu telah ditulis, ya, telah dikarang, telah ditulis pada 1302 Masihi. 1302 Masihi. Dan di situ menunjukkan bahawa Islam dah lama bertapak di Nusantara. Dan saya pun diberikan untuk dalam TikTok ni pun dia minta saya punya pencerahan tentang bila Islam itu bertapak, ya. Sebenarnya Islam kalau bertapak di Nusantara ni dah lama, tuan-tuan. Kalau ikut kajian profesor, saya tak ingat nama profesor tu, dia nak ceritakan tentang Islam di Nusantara ini dah cukup lama. Dan dalam beberapa tempat, ya, atau beberapa jalan. Antara jalan yang utama yang pernah kita dengar iaitu di Melaka. Dan sebelum itu juga, ya, bukan saja masa kita tahu kegemilangan Melaka sejak 1400, keruntuhannya 1511, ya, 1300 ke 1400, ketika itu dah, walaupun Melaka tak ada, tetapi laluan di Selat Melaka dan lautan Cina Selatan itu merupakan tempat pelayar-pelayar orang untuk berdagang, ya. Yang pernah kita tengok laluan Sutra lah, pernah kita tengok laluan Rempah semua, ya. Itulah antara aktiviti-aktiviti dijalankan, dikatakan sibuk. Dan laluan yang kedua yang paling boleh kita lihat adalah penemuan batu bersurat di Terengganu, iaitu daripada Fatani itu pun. Dan ikut sejarahnya juga, kebanyakan tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh alim bersama dengan Sultan sebelum ketika zaman Sultan Zainal Abidin dulu, itu kebanyakan, ya, dia punya tokoh-tokoh ulama dia daripada Fatani, ya, daripada dua laluan. Apa yang saya nak ceritakan juga, ketika itu umat Islam kita, Melayu khususnya, saya cerita, bukan rasis, tapi kena tahu sejarah ni, merupakan satu golongan yang boleh dikatakan terpilih oleh Allah Ta'ala. Kerana apa saya kata kita ni golongan yang bangsa cukup terpilih? Berbanding dengan bangsa Arab, orang Arab jiwanya kasar, jiwanya memang degil, ya. Dan kita tahu sebab itulah Nabi-Nabi terdiri dan dilantik kebanyakannya di kalangan bangsa Arab, khususnya daripada Bani Israel. Sebab itu selepas pada waktu tersebut, ya, kita lihat Islam sampai di Nusantara. Itu cerita pada zaman Nabi-Nabi dan sampai Nabi Muhammad SAW, Islam sampai ke Nusantara, ya, sampai di Nusantara. Dengan keadaan apa? Bangsa ini adalah bukan bangsa yang degil hatinya, bukan bangsa yang tidak menghormati orang. Ini adalah satu bangsa yang taat. Bangsa yang taat. Ketika mana bangsa itu menerima Islam dengan jiwa terbuka, orang menerima dengan cara terbuka, mereka ini sampai mengeluarkan ataupun menzahirkan kecintaan dia terhadap agama ini. Jika seseorang itu cinta pada sesuatu benda, dia akan menzahirkan dan menggambarkan. Seperti kita tahu terbina Taj Mahal, lambang cinta yang pernah kita tahu kan, Genghis Khan dulu. Dan bagaimana kita lihat, ya, lambang cinta, dan juga kita lihat kalau melambangkan kecintaan. Dekat sini kita tengok macam mana bangsa ini kecintaan dia tentang Islam ini dia menzahirkan dalam pakaian dan makanan. Antaranya yang kita tak berapa sedar, iaitu baju Melayu yang ramai tak dapat nak kupas, tapi hari ini ramai dah mula kupas. Kenapa 5 butang? Kenapa 3 poket? 3 poket itu adalah rukun agama. Orang biasa dengar rukun Islam dan rukun iman, tetapi jarang dengar tentang rukun agama. Rukun agama 3 perkara, tuan-tuan.
dalam hadis mutawatir Nabi SAW ketika mana Jibril datang, ya, menceritakan tentang agama ini dan mengajarkan kita tentang agama ini, iaitu tentang Islam, iman dan ihsan. Sebab itu kita ada 3 poket. Islam di hati ini, Islam, iman dan ihsan belah kanan. Inilah rukun agama. Dan ketika mana Islam di dalam hati ini dizahirkan oleh orang Melayu, bunyanul Islam ala khamsin, berdirinya Islam itu 5 perkara rukun Islam. Sebab itulah hutangnya 5. Zahirnya kita menzahirkan kecintaan tentang agama ini, dan kita menzahirkan lagi tentang adanya serban. Orang tak perasan, orang tidak tahu. Orang dulu pakai tanjak-tanjak, ikat-ikat kan. Itulah serban Melayu. Orang pagi ini pakai tokolok semua itu tak kena. Sebab itu bukan label-label orang-orang yang biasa, ya, itu serban-serban di kalangan orang-orang bangsawan. Kalau orang-orang yang biasa-biasa ini, dia kalau kita tengok macam cerita lama-lama dulu, ikat kain pelekat tu, itulah dia serban orang Melayu. Ada 6-7 jenis, ya, serban itu serban orang Melayu, menunjukkan bahawa cintanya tentang Islam tu ada serban, dipakaikan serban Melayu ini. Dan kita ini menunjukkan kehebatan kita ini pada sudut keilmuan. Sebab itu pada 1511 kita dijajah, ya. Bukan satu Malaysia sebenarnya, satu Nusantara dijajah, cuma Melaka saja, ya. Tapi itulah cerita lain kan. Cuma saya nak jelaskan bahawa kejatuhan Melaka 1511, menjatuhkan Melaka itu sebab apa ditawan, sebab apa dikejar? Kerana kebencian mereka terhadap Islam. Dengan 6 siri peperangan besar, dengan 200 tahun tidak pernah 200, minta maaf bukan 200 tahun, ya. 6 siri, minta maaf, dengan 6 siri peperangan besar, ya, 200 tahun tak pernah menang. Yang telah dikarang oleh Profesor Dr. Kamaluddin Saleh dalam bukunya tentang tasawuf Islam, ya, dan tentang tajuk di bawah subtajuk Suhyuniyah, tentang orientalis, ya. Dalam perang salib 6 kali peperangan besar dengan 200 tahun tidak menang-menang tentera salib dengan Islam. Antaranya kita dapat menawan Portugal, ya, menjajah Portugal. Disebab itu selepas mereka dapat tawan balik Portugal, dengan rasa dendam mereka terhadap Islam, mereka mencari di manakah negara-negara Islam yang berinteraksi dengan Andalusia. Antaranya Melaka. Sebab itu mereka datang, ya, untuk menawan Melaka. Sebenarnya ketika itu kalau kita kata Melaka ini bukan calang-calang pelabuhan dengan ilmu pertempuran yang cukup hebat, tetapi kenapa kita kalah, ya? Sebab itulah dengan adanya pada hari ini usaha yang telah dijalankan oleh Undang Lembau, Raja Chulan, Raja Tun Perak, ya, Raja Perak, kemudian dengan usaha juga, ya, Yang Tuan Negeri Sembilan, akhirnya terciptanya, ya, Regimen Askar Melayu di Raja Malaysia. Kerana ketika itu askar-askar kita pada waktu Melaka dulu bukannya tempatan. Di situlah menunjukkan bahawa kita ini kekalahan teruk di situ, jatuh kita di situ. Dan ketika itu semua masjid-masjid yang ada di sekitar kota Melaka sebanyak, ya, kota Melaka cukup besar untuk jajahan, 200 masjid semua telah dihancurkan. Kemudian daripada kehancuran-kehancuran tersebut, bongkah-bongkah simen dan bongkah-bongkah batu tersebut diwujudkan, iaitu Eva Mosa. Mengikut faktanya, Eva Mosa ini adalah satu kota yang cukup cepat dibangunkan dalam tempoh 2 bulan. Dan juga di situ menunjukkan fakta sejarah lagi, bukan Holocaust, iaitu kita tahu Holocaust tu Adolf Hitler bunuh orang Yahudi, ya, 1000 orang, dikata pembunuhan etnik paling besar. Tetapi itu semua penipuan. Penemuan etnik paling besar adalah pembunuhan etnik Melayu secara besar-besaran ketika selepas mereka menjadikan hamba orang-orang Melaka ketika itu untuk membina Eva Mosa dan gereja. Masjid-masjid dirobohkan. Dan antara kehebatan kita di situ adalah ilmu tentang pembangunan, iaitu teknologi daripada Andalusia
sampai di Melaka, iaitu teknologi Islam. Iaitu teknologi apa tuan-tuan? Teknologi simin. Teknologi simin inilah merupakan teknologi orang Islam yang dibuat dulu, dan teknologi itu sampai di Melaka. Itu menunjukkan harapan pada sudut pembangunan. Daripada segi ilmu pertempuran, ketika itu meriam paling hebat di dunia pun tidak dapat mengalahkan meriam yang ada di Kota Melaka. Sebab pelabuhan itu adalah pelabuhan yang banyak, banyak orang datang dan akan ada serangan lanun-lanun. Tetapi lanun-lanun tidak dapat nak datang. Sebab apa? Meriam kita merupakan meriam yang paling canggih. Sebab itulah kita boleh tengok kita punya meriam ini dijadikan kajian, dibuat. Itu semua daripada teknologi Islam. Manadil dulu yang kita tahu tentang batu campak begitu kan, Dan saya nak ceritakan juga bagaimana kita ini sejak itulah lost identity Islam yang sebenar. Latar belakang kita ni satu bangsa yang cukup sayang tentang agama, tetapi pada hari ini kita lupa tentang identiti kita. 446 tahun kita dijajah dari sudut pemikiran dan juga ilmu. Kita nak dihancurkan tentang peradaban kita, kerana bangsa ini adalah bangsa yang cukup hebat jika terus tahu tentang identiti mereka. Ini dikatakan oleh Louis yang ke-9 setelah perang salib yang saya katakan tadi, dengan 6 siri perang besar dengan 200 tahun tidak pernah menang-menang. Dia katakan juga bahawa salah satu yang perlu dihancurkan di kalangan umat Islam, apa dia? Iaitu tentang konsep jihad. Konsep jihad inilah yang menyebabkan mereka gerun dengan umat Islam dan gerun ke antaranya di Nusantara ketika itu. Sebab itulah antara selepas berlakunya keadaan tersebut, Louis yang ke-9 menyusun bishop-bishop dan juga padri-padri menghantar ke negara-negara tanah Arab, tanah jajahan Islam ketika itu, untuk belajar bahasa Arab. Dan kitab-kitab Arab diterjemahkan daripada bahasa Arab kepada bangsa Inggeris. Dan ketika itulah bermulanya mereka mengkaji tentang Islam, bagaimana nak hancurkan. Itulah wujudnya tentang orientalis. Inilah dia yang kita kena tahu. Gerakan orientalis ini semakin dahsyat yang saya ceritakan tadi, sampai pada hari ini golongan muda, anak belia dah tak kisah pasal agama dan tak kisah tentang murtad. Dan dalam ni juga saya pernah buat live, orang murtad masuk dalam live saya, tak puas hati, dia nak murtad, dia nak bertikai ketika itu. Kita tak adalah layan sangat, tapi kita dengar dia kata, saya kata, kalau awak murtad, awak tidak sesuai masuk dalam live saya. Sebab saya ni orang Islam sedang membicarakan tentang Islam. Kalau orang awak itu murtad, orang awak itu bukan agama Islam, keluar pada live ini tidak sesuai untuk berbahas. Tapi dia orang Melayu tu kan. Dan sebab itulah pada hari ini kita kena kembali balik identiti kita sebenar. Banyaknya kita hari ini menjadi identiti orang lain. Kebanyakan dia berbahas dan mempertikaikan tentang, iaitu ahli-ahli agamawan. Itu semua yang saya nak katakan bahawa gerakan mereka ini, orientalis ini, sampai sekarang berlaku dan berjaya dibuat untuk menggerakkan orang Islam sendiri menjadi ejen pemusnah kepada agama ini. Sebab itu kalau kita katakan bahawa kita Islam pada hari ini, dan kita kata kenapa banyak orang Islam pada ini murtad, dan kenapa non-Muslim itu tak percaya pada Islam, kerana sikap kita sendiri dan sikap saya sendiri, salah saya sendiri. Kerana apa? Saya tidak menzahirkan sikap Islam yang sebenar. Yang saya zahirkan adalah sikap Melayu yang telah habis identiti ini. Sebab itu kalau saya jumpa, kalau ada orang alhamdulillah pernah diislamkan, dalam TikTok pun ada pernah diislamkan, saya cuma berkata, jangan pandang agama itu secara bangsa, dan awak itu masuk Islam bukan masuk Melayu. Kalau awak pandang Islam ini pada sudut bangsa Melayu, itu awak pandang itu perangai Melayu, bukan sifat Islam. Sebab itu saya sendiri pun tuan-tuan tidak menzahirkan sifat Islam yang sebenar. Sebab Islam yang sebenar adalah sunnah Nabi SAW. Tapi kita pada hari ini laksanakan cara percakapan, tutur cara, berinteraksi dengan orang, berjumpa orang
beradab dengan orang, muamalah dengan orang. Adakah kita mengikut sunnah Nabi SAW? Saya sendiri pun mengakui bahawa kesilapan saya sendiri. Dan gerakan orientalis ini dia cukup halus, sehingga kan dia masuk di kalangan kita menganggap bahawa itu adalah agamawan yang hebat, kena respect. Ada doktor tetapi merupakan pemusnah dalam agama ini. Di banyak berlaku tuan-tuan, ya, iaitu tentang Wahabi lah, dia orang cakap tentang Salafi lah. Saya tak nak sebut dia orang ni Wahabi ke Salafi. Saya menjelaskan bahawa mereka ni tak sesuai dengan gelaran tersebut kerana mereka takkan mengaku. Tetapi saya kata kalau saya sebutkan benda ini, mereka nak terpaksa mengaku dan mungkin akan diam kerana benda itu banyak, ya, bukti. Saya gelarkan mereka ini ejen orientalis. Kenapa tuan-tuan? Kerana orientalis ini tuan-tuan yang banyak mempertikaikan seperti mana yang mereka pertikaikan. Banyak bukti dan faktanya. Orientalis mengkaji Al-Quran dan hadis tuan-tuan, daripada bishop-bishop dan padri yang telah diarahkan oleh Louis yang ke-9 menterjemahkan bahasa Arab kepada bangsa Inggeris. Mereka melancarkan peperangan politik-politik di negara-negara Islam, dan mereka ni pergi ke maktabah Islam, mencuri kitab-kitab Islam, dibawa ke barat dan mereka mengkaji. Antara yang mereka mengkaji adalah isi kandungan Al-Quran dan hadis. Sebab itulah orientalis tak kisah pada kita yang ramai tahfiz, dia tak heran pun. Dia orang rasa kalau kata orang kita ni di Malaysia ni ramai kecil-kecil dalam tahfiz, dia orang tak heran. Sebab itu saya ingin melonjakkan satu pandangan tentang menghafaz Al-Quran ini. Kerana apa? Mereka ini tidak dapat hidayah, tetapi mereka ini cukup hebat dalam menghafaz Al-Quran. Bukan saja menghafaz Al-Quran, mereka tahu setiap surah tersebut dapat link dengan surah lain, dan ayat ini link dengan lain, dan mereka tahu ayat-ayat tersebut. Hebatnya mereka. Tetapi bezanya dengan kita, tahfiz sekadar hafaz 30 juzuk saja. Mereka bukan saja menghafaz, tetapi boleh mengeluarkan intipati dalam Al-Quran itu, hukum-hukum dan ayat-ayat tentang cerita-cerita, dan mereka boleh gabungkan menjadi satu cerita. Sebab tuan-tuan, dalam Quran, cerita-cerita dalam Quran ni bukan satu story je. Dalam surah Al-Baqarah ada cerita, contoh pasal cerita iblis, ya, telah Allah murka. Dalam surah Al-Baqarah ada ceritanya, dalam surah As-Sad ada ceritanya, dalam surah Al-A'raf ada ceritanya. Ini kehebatan-kehebatan mereka, ya, orientalis. Sebab tu dia tak kisah kita banyak tahfiz, sekadar menghafaz saja 30 juzuk, dia memang tidak, orang kata, mengancam pada mereka. Dan mereka ini bukan saja tuan-tuan menghafaz Al-Quran, ya, dia orang tak dapat hidayah je, tetapi mereka ini mengkaji tentang hadis yang berjuta tu. Hampir 20 tahun mereka mengkaji pada 6 sunan sittah, Tirmizi, Bukhari, Ibnu Nawawi, Ibnu Majah, Nasa'i. 6 sunan sittah ini ada dia punya kitab-kitab hadis, dia ambil oleh orientalis 20 tahun, disusunkan menjadi mu'jam min alfaz hadis nabawi. Dan kita pun ambil juga pada mereka, sebab ada yang kita tak dapat. Mereka ni cukup mahir tentang hadis. Dia orang cuba untuk mengubah hadis, tak dapat diubah. Sebab adanya ilmu ulumul hadis, ya, ulumul Quran. Sebab itu mereka tidak dapat nak mengubah Al-Quran dan tidak dapat mengubah hadis. Tetapi mereka dapat, ya, kehebatan mereka mempertikaikan hadis. Sebab itulah ejen orientalis di Malaysia ini memang handal hadis, dan mereka ada doktor dan juga prof, ya, jadi doktor, profesor, berceramah, cakap orang jadi masyarakat, ya. Orang kata dia Wahabi, saya tak nak kata Wahabi, saya kata dia orientalis. Kerana apa saya kata mereka ajar orientalis lagi? Sebab orientalis mengkaji bangsa ini cukup lama tuan-tuan. Antaranya mereka tahu dalam Nusantara ini ramainya Islam di Nusantara, di Indonesia 200 juta penduduknya. Mereka mengkaji sejak mereka menjajah, ya, dengan menghantar Belanda dulu. Akhirnya mereka tahu di kalangan umat Islam di Nusantara ini, orang Jawa merupakan bangsa yang cukup hebat dalam mentaati agama. Maka ketika itu dihantar seorang orientalis, boleh cari, ya, Snok Honrige, SNOCK, Snok Honrige, HOUNGREGE, Honrige. Dia merupakan orientalis yang mengkaji tentang orang-orang Jawa
Akhirnya dia buat satu buku tentang Islam in Java, dan mengkelaskan Jawa ni ada 4 kategori. Dan sebab itu orientalis ini mengkaji lagi tentang Nusantara dan mengkaji juga tentang Negeri Sembilan. Buku yang telah dikeluarkan pada tahun 1930, ya. Mereka mengkaji tentang Negeri Sembilan, kenapa nama Negeri Sembilan ni Negeri Sembilan. Ketika itu dia mengeluarkan kata ada 9 penjajahan daripada 4 orang anak Raja Johor Riau. 4 orang anak dia ini, 4 undang tersebut dibenarkan untuk duduk, ya, diberikan tanah jajahan di sini, ya, oleh ayahnya. Selepas ayahnya tidak memberikan, kemudian diberikan setelah menunjukkan kepada mereka berempat, diberikan antara jajahan yang besar sampai ke Kelang, Segamat, ya. Dulu itu adalah jajahan-jajahan Negeri Sembilan. Sebabnya kita ada Negeri Sembilan tahun 1930, dan mereka mengkaji tentang adat Negeri Sembilan. Orientalis. Sebab itu mereka cukup mahir tentang kita. Sebab itu dia melonjakkan. Sebab itu juga saya mengatakan bahawa orientalis ini mengkaji tentang Islam, Al-Quran dan hadis. Mereka ini sampaikan membuat, ya, boleh buka, ya, dalam Google, ya, satu fakulti ataupun satu tempat menjadi sebab awak kata pengajian Islam di UK, iaitu SOAS, School of Orient and African Studies di UK, United Kingdom. Persoalannya kenapa mereka nak buka di United Kingdom, sedangkan di situ Al-Azhar dah ada. Mereka membukakan tawaran untuk mendapatkan pengajian Islam dalam master dan juga PhD. Ditawarkan kepada Orient and African Studies untuk Timur, orang Timur dan juga orang Afrika. Sebab apa? 2 tempat ini merupakan tempat yang paling ramai Islam di dunia. Dikumpulkan supaya kita kalau siapa nak buat dapat hebat, ya, dalam PhD ke master nak hebat, pergi ke sana cari kelemahan Islam, mereka akan bagi markah tinggi. Dan mereka dapat pada kajian kita tersebut disimpankan menjadi satu tempat, ya, data. Dia orang kaji lagi Islam. Dan sebelum wujudnya SOS tu dah wujudlah orientalis di pergabungan mereka itu. Yang saya katakan tadi, yang mereka susunkan Mu'jam bin Al-Fasid Hadis Nabawi, ia 20 tahun oleh 2 orang orientalis. Ia 20 tahun. Sebab itu lagi saya nak menceritakan bahawa kita ini telah didoktrinkan lama. Setelah kita dijajah, setelah diberikan kemerdekaan, dipalamkan kita ini, dia ada orang kata jual belilah, dah bagi kepada kita mereka, kau akan dapat sesuatu, ya, nak tak nak kena ikut, ya, liberal punya pemikiran. Tetapi usaha ulama silam jangan dilupakan. Mereka ini tahu gerakan-gerakan yang datang. Sebab itu dulu tahun 1800, ya, 98 dalam saya, ya, 1898. Benda ini telah berlaku di Arab Saudi. Ketika itu Datuk pada Raja Faisal, dia membunuh ulama-ulama Sunni secara beramai-ramai kerana tidak mengikut pemikiran dia, yang dibawakan pemikiran kita pada ini Wahabi, yang saya kata orientalis inilah, ya. Ahli Sunni banyak dibunuh. Syekh Muhammad Yusof, ya, balik. Dia lari daripada sana, pergi ke Mesir setahun, kemudian dia balik ke tanah air balik, ya. Syekh Muhammad Yusof siapa tuan-tuan? Tok Kenali Kelantan, ya. Kemudian kemudian pada tahun 1898 ataupun 1900, iaitu 1902, iaitu Syekh Abdullah Fahim. Bapa dia orang Mekah, mak dia orang Patani. Dia balik lagi ke Patani. Dia takut ketika itu nak dibunuh, dia menyelamatkan diri. Dia pergi ke Patani. Kemudian Syekh Muhammad Kamal panggil dia datang ke Peranti di Pulau Pinang untuk buka pondok. Mereka inilah, bukan saja mereka dan Negeri Sembilan, kita tahu, Abdullah Sijam, ya, tokoh-tokoh kita, Syekh Ahmad ketika itu juga ada. Dan kita kena ingat mereka ini ketika nak mereka ini bersama-sama nak mewujudkan satu gagasan perlembagaan. Jangan fitnah perlembagaan ni, tuan-tuan. Perlembagaan kita bukan orang British buat tau. Kita dengar memang ada orang kata orang British
seorang, nama pun saya lupa situ. Tetapi bukan dia yang buat. Ketika perlembagaan ini dilakukan, diedarkan memorandum seluruh Semenanjung. Ketika itu guru-guru pondok Semenanjung memberikan ada lebih 30 memorandum tentang apa yang perlu dimasukkan dalam perlembagaan kita. Dan di dalam perlembagaan tersebut dimasukkan unsur secara tidak sedar, secara orang tak nampak, iaitu unsur piagam Madinah dan perjanjian Hudaibiyah untuk menjaga akidah umat Islam kita di sini, kebijaksanaan mereka. Antara sebab itulah negara kita ini Islamnya ada pemantauan pada JAKIM dan negeri-negeri ada Jabatan Agama Islam. Negara lain tak ada tuan-tuan. Baik di Arab Saudi ke, baik di Indonesia ke, dia orang tak ada Jabatan Agama Islam yang tiada kuasa bagi mereka untuk menyeraskan umat Islam ajaran sesat. Tak ada. Kita Malaysia ya ni. Itu usaha ulama-ulama kita dulu. Antaranya perkara 3 dalam perlembagaan tentang Islam agama persekutuan. Agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai, sama dengan pasal 125 dalam Piagam Madinah. Islam agama negara, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Walaupun ketika itu Islam minoriti kuasanya, yang ada ketika itu orang-orang Yahudi. Itu pasal dalam 125 dalam Piagam Madinah. Ada juga pasal perkara 121 dalam perlembagaan, termaktub dalam perjanjian Hudaibiyah ketika itu adanya orang Islam membuat silap. Orang Yahudi nak hukum, Nabi kata ini hal awal Islam, jangan masuk campur tentang awal Islam. Islam saja yang berhak menghukum orang Islam, orang Yahudi tak boleh. Jadi mereka terima. Ada dalam perkara 121 perlembagaan, iaitu perbezaan antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Apa saja yang ada dalam mahkamah sivil, mahkamah syariah tidak boleh masuk campur, dan mahkamah sivil pun tidak boleh masuk campur dalam mahkamah syariah dan perhubungan. Kena tahu tuan-tuan. Dan wujudnya juga tentang bagaimana nak menyelamatkan akidah umat Islam tentang orang Melayu itu. Perkara 162 tentang takrifan Melayu. Pertama, takrifan ni mesti dia mesti orang Islam. Kedua, mak atau ayahnya orang berbahasa Melayu. Ketiga, orang Melayu. Ketiga adalah berbahasa Melayu. Dan keempat, mengamalkan adat istiadat orang Melayu. Dan sebab itulah yang pertama ni mesti Islam. Sebab itu kalau kita orang Melayu ni murtad, dia tak dapat kepada perkara 153 hak keistimewaan orang Melayu. Hak keistimewaan orang Melayu tergugur kerana dia bukan dikategorikan orang Melayu. Dan kalau dia murtad, dia mesti membayar apa yang istimewaan yang dia ada. Tapi benda tu tidak dilaksanakan lagi sekarang. Itu yang ada intipati Islam dalam perlembagaan. Dan termaktubnya ketua agama itu yang di-Pertuan Agong dalam perkara 59 dan lantikan di perkara 31 dan 181 hingga 183 tentang institusi raja. Termaktubnya tentang Islam supaya agung yang jaga. Sebab itulah saya nak beritahu tuan-tuan, kita ni banyak telah dikecam. Sebab itu ulama silam dah nampak, kita ni akan dikecam, anak-anak generasi cucu cicit akan dikecam. Sebab itulah perlembagaan dibuat begitu. Sebab itulah pada hari ini maksudnya unsur orientalis dalam masyarakat Islam kita, dan ilmuwan agama menjadi agent orientalis. Dia orang pun dia orang tak sedar. Sebab mereka berguru dengan guru yang belajar di tempat-tempat data yang disalurkan oleh orientalis. Yang saya katakan tadi, SOS, data tersebut dihantar kepada beberapa universiti yang menjadi tumpuan umat Islam di dunia. Sebab tu tuan-tuan, Arab Saudi ada 2 tempat, Mekah dan Madinah jadi Arab Saudi. Kenapa? Sebab umat Islam bersatu di situ setiap tahun buat haji ni. Ni, usia haji. Sebab tu Arab Saudi itu, Mekah dan Madinah dijadikan Arab Saudi. Dan keturunan Arab Saudi ini, keturunan Saudi ini memang keturunan Yahudi yang pernah Nabi halau ketika perang Khandaq dulu. Itu Bani Qainuqa yang Nabi telah hairatkan halau ketika itu. Dan inilah dia keturunan dia, Saudi ini. Dan saya cakap dia bukan tidak berasas. Tahun 1969 dia bercakap, akhirnya dikecam. Sebenarnya bukan kita ya tuan-tuan. Orang Arab telah bukakan benda ni, tapi kemudian disenyapkan. Tahun 1969 Raja Faisal letuk ayah pada Faisal ketika itu, dia cakap
Dia dalam apa nama press, satu press dia tahun 1969, dia kata apa? We are cousin of Jews. Kami memang sepupu orang-orang Yahudi. Itu statement yang dikeluarkan. Dan memang tuan-tuan, pada hari ini orang kata, Ustaz, kenapa dekat Arab Saudi tu dia orang buat tempat mandi mandang? Ya dah sekarang ada disco. Tak heran saya kata. Tak menghairankan, memang itulah impian mereka. Memang mereka keturunan Yahudi itu. Dan saya tidak mahu nak memburukkan, tetapi ini membuka minda pada tuan-tuan. Ya. Kita di Nusantara ini, Malaysia khususnya, memang diserang psikologi pada sudut nak meliberalkan masyarakat Islam di sini. Sebab itulah gerakan-gerakan orientalis pada ejen-ejen yang menjadikan dasar mempertikaikan tentang tahlil, talqin, 4 mazhab. Yang paling besar ya tentang 4 mazhab ini sudah dipertikaikan oleh orientalis. Orientalis dah mempertikaikan imam 4 mazhab 300 tahun yang sudah. Taklud. Dia cakap memang taklud sebab ulama-ulama dunia ramai, antaranya ulama-ulama Al-Azhar. Jadi cara mereka tak ada, dilahirkanlah ejen daripada dalam. Dibagikan ilmu pada orang itu yang jadi ejen, pertikaikan. Ada di Malaysia tuan-tuan. Sebab itulah adanya perbelahan antara ustaz ini. Bukan dikata ustaz-ustaz ni bergaduh, tidak. Bergaduh disebabkan gerakan orientalis. Ini berlaku zaman 1970-an dulu. Kalau tuan-tuan pernah dengar, bapak-bapak pernah dengar tentang kaum tua dan kaum muda. Kaum tua itulah guru-guru pondok, dan kaum muda inilah golongan tajdid dikata. Nak memperbarukan agama, tajdid, dan golongan tajdid inilah ada balik. Tajdid ni, golongan tersebutlah mempertikaikan. Ketika itu guru pondok ramai, mereka nak pertikai tentang Khamis malam Jumaat, tentang bid'ah apa semua. Taklud sebab guru pondok ramai. Dan guru pondok, ilmuwan-ilmuwan pondok ramai yang tak ada. Dan mereka sedar kalau nak dapat pandangan pada umat Islam di Malaysia ini, kena ada PhD, kena kata jadi doktor. Sebab orang Melayu ni kelemahannya pandang pada sudut kelulusan orang. Akhirnya mereka menjadi ikon di Malaysia. Dalam media menjadi ikon. Sebab itu tuan-tuan, apa yang saya nak jelaskan pada hari ini, kita mula dikacau pada sudut meruntuhkan lagi identiti. Sebab itu mereka ni petikai-petikai tentang amalan kita buat ni. Sebab apa? Dia nak umat Islam, orang Melayu ni tak boleh beramal. Jangan banyak amal sangat. Sebab mereka risau. Sebab kalau orang Islam ni beramal, mereka risau kekuatan jihad mereka akan cepat besar. Luas Syekh Sembilan pernah berkata, kita mestilah menggugurkan semangat jihad di kalangan hati-hati umat Islam. Sebab itu juga ya, mereka ni bukan saja mengkaji tentang Islam ya, dia orang pun mengkaji tentang tasawuf Islam. Golongan-golongan ejen yang menjadi hebat orang anggap pada hari ini, mereka ini mempertikaikan tarekat dan juga tasawuf. Sebab orientalis amat risau pada golongan-golongan kesufian. Risau mereka. Sebab itulah mereka memfitnah Ibnu Arabi. Orang kata Ibnu Arabi tak betul, tapi sebenarnya yang difitnah Ibnu Arabi adalah teks yang telah dikeluarkan daripada, iaitu bahasa Inggeris yang diterjemahkan pada bahasa Melayu. Tetapi teks bahasa Arab yang sebenar hilang, tak ada. Mereka dah ubah ilmu Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud. Mereka fitnahkan ilmu Arabi. Sebab itu kita pun memfitnah Ibnu Arabi, menolak Ibnu Arabi. Dan mereka mengkaji tentang wahdatul wujud. Ada seorang orientalis mengkaji tentang wahdatul wujud, namanya Thomas Arnold ya. Thomas Arnold tidak ya, Thomas Arnold tu menceritakan tentang the preaching of Islam. Ada seorang orientalis ya, dia mengkaji tentang wahdatul wujud ya. Nama dia tak sampai kat saya. Wahdatul wujud. Dia mengkaji tentang wahdatul wujud. Kita orang Islam pun tak tahu apa itu wahdatul wujud. Ya, mereka mengkaji. Dia orang gerun dengan tasawuf dan juga kesufian dalam Islam. Sebab itulah mereka pada ini ejen orientalis itu mempertikaikan tarekat, mempertikaikan tentang kesufian dan tasawuf.
mereka mempertikaikan hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Sebab Imam Al-Ghazali adalah tokoh tasawuf yang hebat dalam dunia Islam. Ini dah berlaku, tuan-tuan. Mereka pertikaikan kitab-kitab, ya, Imam Al-Ghazali kata hadis tak betul lah apa semua. Dia berlaku, ya, di Malaysia. Sebab itu kena berhati-hati melihat siapakah tokoh yang kita dambakan, yang kita sukakan. Kena lihat latar belakang dia siapa. Jangan terjerat dengan gerakan orientalis. Sebab itulah antara gerakan orientalis, nak ambil sedikit tentang haji ini, mereka ingin membantutkan kita mengkaji tentang asal usul Nabi-Nabi terdahulu dan juga teknologi-teknologi ada pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebab itu kita pada hari ini gerakan orientalis mencucuk kita tahu, ya, tentang nak memena Kaabah je kata Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka nak membantutkan sejarah sampai Nabi Ibrahim dan Ismail saja. Tapi memena Kaabah itu bukan Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Dalam surah Ibrahim ayat 30 ada ayat yang Allah menjelaskan, ya, bagaimana wa yarfa'u Ibrahim wa Ismail kawaqib. Bagaimana Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu mengangkat, meninggikan, yarfa, meninggikan asas Kaabah. Maknanya memang dah ada Kaabah. Sebab itulah Syekh Mutalawi Sya'rawi menjelaskan bagaimana kita ditipu oleh golongan Suhyuniyah orientalis. Faktanya lagi adalah, kenapa mengatakan bahawa asas Kaabah dah ada? Sebab ketika mana Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, ya, di Mekah ketika itu, dia nak pergi balik ke jumpa Siti Sarah. Dia berdoa kepada, ya Allah, ya Tuhanku, Kau tinggalkan zuriatku di sisi rumahmu. Ketika itu Nabi Ismail masih kecil. Itu fakta ni mengatakan bahawa asas Kaabah dah ada. Siapa yang ciptakan Kaabah? Yang ciptakan Kaabah adalah Nabi Adam AS yang dibantu oleh malaikat. Kemudian Kaabah utuh, tinggal asas ketika bah besar berlaku zaman Nabi Nuh AS. Di antara sejarah-sejarah yang kita tahu. Sebab tu antara mereka nak menunjukkan sejarah itu tentang Arafah, pertemuan Nabi Adam dan juga Siti Hawa di Arafah, ya. Sebab tu kena dalam rukun haji kena ada wukuf di Arafah, ya, sebentar, mengingatkan kejadian pertemuan Adam dan Hawa. Dan kita ini didoktrinkan bahawa Allah Ta'ala menurunkan Adam dan Hawa itu disebabkan murka. Allah tak murka pada Adam dan Hawa, tetapi Allah itu meletakkan bahawa Adam dan Hawa tidak sesuai selepas makan khuldi. Selepas makan buah khuldi, saya ambil seminit, ya. Selepas makan buah khuldi, ketika itu badan dah kotor. Di syurga tak ada khalwat, ya, tak ada orang kata syahwat, tak ada kencing, tak ada berak, tuan-tuan, ya. Tak ada nak bersetubuh, tak ada syurga, tuan-tuan. Janganlah kata nak bersetubuh dengan bidadari, tak ada. Dalam syurga bersih. Allah kata dalam Quran, kulu washrabu min rizqillah. Kata kau makan, minum, burung, buah-buah, air 7 jenis. Tak ada kata terberak lah, terkencing lah dalam syurga, tak ada. Sebab pundi kencing, pundi pun tak ada. Selepas Adam dan Hawa makan buah tersebut, badan dah kotor, keluar kemaluan untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Sebab itu wanita sampai ini kita tengok dia ada haid, sebab darah kotor. Hawa makan sampai ke perut. Lelaki pun ada air, ya, dia kena buangkan airnya, ya, walaupun sedikit, sebabkan Nabi Adam makan sedikit. Bukan sebab Allah murka, tak sesuai tinggal di syurga, jadi diturunkan ke dunia. Sebab tu Allah nak bersihkan Adam dan Hawa. Setelah kau bersih, pulanglah kau ke syurga. Sebab itulah dunia ini sebagai jabatan kita nak membersihkan diri kita, sebab syurga itu bersih, tuan-tuan. Ini antara gerakan orientalis, ya, ya, yang menipu kita tentang, saya kata, Kaabah tadi, wukuf di Arafah, ya. Dan kajilah, ya, ada lagi kisah-kisah yang hebat, ya, yang telah dipadamkan oleh orientalis, ya. Saya sampai situ dulu. Kau ada soalan? Ada soalan? Ada? Kalau tak ada, saya rasa sampai situ dulu. Ada sebenarnya? Buka sikit. Tak ada. Okay.
Kalau tak ada, sampai situ dulu ya tuan-tuan ya. Saya minta maaf ya kalau perkongsian saya sedikit tentang orientalis dan juga bagaimana bangsa ini, bangsa Melayu ini wujud di tanah air ini. Apa yang saya nak jelaskan bahawa kita kena sedar identiti kita sebagai umat Islam yang sebenar. Saya pun menasihatkan diri saya balik. Saya tidak mahu menjadikan orang kata negatif dan juga mencemarkan nama Islam itu atas sebab diri saya sendiri. Sebab saya tidak mencerminkan tentang Islam yang sebenar kepada non-Muslim dan kepada orang Islam khususnya. Aku liqali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an ya rabbal alamin. Tahassana bil izzati wal jabal wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma sifhana hadzal waba wa qina syarrada wa najina minat tahli wat ta'un wal bala bila tafika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minkum